Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesabaran untuk kita lalui malam-malam hari Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah berada di dalam malam yang ke-22 Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus tingkatkan mutu kesabaran kita, kualiti solat kita pada malam-malam seterusnya insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ista'inu bis-sabri was-salah. Itu adalah lafaz ayat Al-Quran yang dipetik atau dinukil daripada surah Al-Baqarah yang menjadi tajuk pada tazkirah malam ini. Dan kalau kita lihat lafaz ista'inu bis-sabri was-salah ini, Allah SWT sebutkan dengan lafaz yang begitu sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama pada ayat 45 dalam surah Al-Baqarah. Malah kedua-dua ayat ini diulang ataupun disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Hanya ayat pada ayat yang lain yang berbeza. Yang pertama di ayat yang ke-45 dan lagi satu pada ayat yang ke-153. Tetapi apa yang membezakan kedua ayat ini adalah konteks di mana Allah SWT sebutkan dua keadaan yang berbeza ataupun dua khitab yang berbeza. Yang pertama pada ayat 45 ditujukan kepada Bani Israel. Ya Bani Israel bermula daripada ayat yang ke-40. Kalau kita baca Al-Quran, kita lihat daripada ayat 40 Allah dah mulakan khitabnya tujukan kepada Bani Israel. Ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Seterusnya kita akan baca, lihat pada ayat yang ke-45 Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa ala khashin. Jadi fokus ataupun emphasisnya kepada solat. Kerana solat itu membina akidah. Dan kita tahu Bani Israel pada ketika zaman itu mereka sudah terlanjur. Mereka sudah lari daripada asal Islam. Maka Allah berikan fokusnya kepada solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa lil khashin. Tapi pada ayat 145 kalau kita tengok konteksnya, Allah tujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah fokuskan pula kepada sabar. Bila mana Allah tujukan kepada orang yang beriman. Innallaha ma'as sabirin. Bukan salat. Kenapa? Dan hari ini kita akan fokuskan kepada bahagian yang ataupun konteks yang kedua. Kepada orang-orang yang beriman. Kerana sesuai dengan keadaan kita insya-Allah yang beriman. Dan saya yakin di sini semua orang-orang yang beriman. Kerana itu mereka, antum semua bersabar dan berada pada malam ini untuk dirikan malam-malam hari Ramadan dengan kita bersalat jemaah dan sebagainya. Jadi ketika mana Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ini adalah formula. Allah berikan formula untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita sesat, ketika mana kita tak tahu jalan keluar. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita akan ada satu detik waktu yang kita akan rasa kita ni bermasalah. Kita tak tahu macam mana nak cari jalan keluarnya. Kita nangis, kita sedih. Kita rasa kita miskin, fakir, tak ada duit dan sebagainya. Berbagai banyak masalah. Jadi Allah berikan ini formula, tujuannya adalah untuk kita keluar daripada masalah.
Kerana itu dua elemen ini penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita seharian. Iaitu apa? Sabar dan solat. Jadi kalau kita imbas dalam buku-buku tafsir, banyak tafsir Ibn Kathir, Qurtubi, Tabari, Ibn Ashur dan sebagainya. Okay, mungkin tak dapat nak kupaskan semuanya, tapi insyaAllah secara ringkas saya akan cuba untuk fahamkan maksud ini dengan sebaiknya pada malam hari ini. Ketika mana Allah katakan ista'inu, iaitu talabul aun. Mintalah pertolongan. Dengan siapa? Pastinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam Al-Fatihah kita seringkali membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau, yakni Allah, sahaja kami meminta pertolongan. Jadi ayat itu ista'inu bis sabri was salah. Allah tak sebutkan kalimah Allah di situ. Dihazafkan. Kerana apa? Mafhum. Orang beriman mesti minta tolong dengan Allah, bukan selain daripada Allah. Dan kalimah bis sabri. Sabar ini banyak dia punya apa? Luas dia punya pencerahan. As-sabr dalam segi bahasa adalah al-habs. Maknanya dipenjarakan ataupun diikat. Okay. Imsak. Antara maknanya juga. Menahan diri. Dan kalau kita lihat dalam buku-buku tafsir, Imam Mujahid mengatakan apa? As-sabr ini dimaksudkan dengan saum. Berpuasa. Imsak. Menahan diri. Dan bukan dikaitkan dengan saum iaitu siam. Maknanya kita lakukan puasa dengan sahur dan hingga ke buka. Tak. Tetapi saum ini lebih luas, lebih general, iaitu menahan diri dari segala macam kemungkinan maksiat ataupun dosa ataupun perkara yang haram ataupun perkara yang membawa kepada penzinaan. Mata baik, mulut baik. Itu dasar maksud sabar di situ. Okay. Dan sabar ini kalau kita lihat juga antara maksudnya yang ulama mufassir mereka memberikan keluasan makna. Di sini sabar ada dua. Sabar di atas musibah. Okay. Sabar di atas musibah. Dan orang beriman ketika mana mereka melalui satu musibah, yang pertama yang mereka akan cari atau mereka akan ucapkan adalah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah sifat orang beriman dan bersabar. Itu yang dia carikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, sabar. Sabar atas menahan diri daripada melakukan maksiat. Dan dalam konteks ini ulama pecahkan lagi. Bukan sekadar menahan daripada melakukan maksiat, tetapi sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditambahkan lagi satu, iaitu apa? Istiqamah dalam melakukan keduanya, iaitu menahan diri daripada kemungkaran dan lagi satu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan elemen sabar ini yang mungkin hatta orang beriman, hatta para anbiya dan rasul diuji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ataupun bertanya kepada Rasulullah SAW, ayun nas, di antara manusia, yang mana satu asyadu balaan, yang mana beratnya bala ataupun ujiannya. Apa jawapan Rasulullah SAW? Al-Anbiya, para nabi. Okay. Kemudian Rasulullah SAW katakan, Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang seterusnya dan seterusnya. Kemudian disambung dalam hadis itu dikatakan apa? Manusia ataupun seorang lelaki itu ketika mana dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ikut kadar agamanya. Artinya apa? Artinya ujian yang kita terima ini dia akan selari dengan iman kita. Sebab tu kita tak boleh compare, kita tak boleh nak saingkan ujian kita dengan ujian si fulan yang lain. Dia diuji dengan benda yang diuji dan kita diuji dengan benda yang diuji oleh Allah SWT. Dan kita compare, dia ni berat lagi daripada aku lagi ringan. Aku lagi ringan, dia lagi berat. Tak boleh kita nak compare. Kerana apa? Kerana iman kita berbeza. Dan iman kita pun naik dan turun. Yazid wa yanqus. Jadi ketika mana kita melihat kepada konteks kesabaran ini, kita lihat kepada agama. Kita lihat kepada keimanan. Dan ingat, Allah katakan apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha.
Allah tak akan membebankan satu orang itu atau satu kaum itu kecuali apa yang dia mampu untuk tanggung. Jadi itu rahmat Allah SWT dan kasih sayang Allah kepada kita. Dekat lagi kita, banyak lagi ujian yang Allah berikan, dekat lagi maknanya Allah dengan kita. Kita patut bersyukur dengan fakta itu. Kemudian Allah katakan bis-sabri was-salah. Allah gandingkan sabar dan solat. Kenapa solat datang dulu, datang kemudian, sabar datang dahulu? Kerana hati kita, hati orang beriman ni perlu ditasfiyahkan, perlu dibersih, disucikan dahulu dengan segala maksiat, dengan segala dosa. Bila mana dah suci dan dosa dah hilang ataupun dah kurang, insya-Allah ibadah kita akan lebih tekun, akan lebih tulus, mulus dan ikhlas lillahi taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu solat datang kemudian. Okay. Dan kenapa solat ini menjadi ibadah yang Allah sebutkan digandingkan dengan kesabaran? Kerana solat merupakan ibadah yang paling besar. Hatta Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dia meletakkan ataupun menuliskan 18 manfaat bagi orang yang solat. Okay. Yang pertama, mengundang rezeki. Okay, saya tak akan baca dia punya Arab, mungkin akan mengambil masa. Yang kedua, menjaga kesihatan. Yang ketiga, menghindari malapetaka. Keempat, pencegah sakit. Kelima, penguat hati. Keenam, penyeri muka. Ketujuh, memberi kebahagiaan pada jiwa. Kelapan, penangkis sifat malas. 9, mencerdaskan tubuh badan. 10, menambah kekuatan. 11, penyejuk hati. 12, penghadam bagi rohani. 13, menyinari hati. 14, mengundang dan menjaga keberkatan. 15, penangkis azab dan siksa. 16, pembawa keberkatan. 17, sebab jauhnya syaitan. Dan 18, sebab dekatnya dengan Tuhan. Banyak kalau nak ceritakan. Ini sebahagian sahaja kebaikan daripada solat. Dan solat ini adalah waktu di mana kita boleh ambil peluang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita hilang arah tujuan, solat akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hubungan kita dengan Allah itu akrab, rapat, tak akan ada perkara yang mustahil untuk kita lakukan. Kerana Allah qadirun ala kulli syai'. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita ambil peluang untuk kita berdoa dengan lebih banyak ketika mana kita sujud. Kerana di dalam sebuah hadis menyebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fakthiru du'a. Seseorang hamba itu dia paling dekat dengan Tuhannya bila dia sujud. Dan ketika itu banyakkanlah doa. Dan kalau kita lihat rukun dalam solat kita, diri, rukuk, sujud hanyalah sujud je yang kita lihat ada 2 kali diulang setiap rakaat. Menunjukkan keagungan ataupun kemuliaan waktu tadi yang Allah berikan kepada kita. Okay. Jadi ambil peluang Ramadan terutama sekali pada malam-malam terakhir 10 ni untuk kita meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan hidayah, supaya kita diberikan pengampunan dosa. Dan kita kena lazimkan ini dengan kesabaran. Dan juga kerapkan diri dengan solat. Solat sini juga boleh bermaksud dengan doa. Kerana itu antara maksud solat, berdoa. Jadi jangan putus-putus kita berdoa. Kita jangan putus harapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wala tayasu min rauhillah. Jangan kita berputus dengan harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sahaja yang Maha Pemberi. Dan kita kena yakin dengan seyakin-yakinnya Allah dapat membantu dalam mengatasi semua masalah kita. Mudah-mudahan tazkirah yang ringkas ini dapat memberi kita muhasabah diri dan memberikan kita lebih semangat untuk kita meminta bantuan pertolongan daripada Al-Khaliq, daripada Allah pencipta segalanya di permukaan bumi ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keteguhan dan kesabaran untuk kita lalui pada malam-malam hari Ramadan ini dan seterusnya di luar Ramadan. Mudah-mudahan Allah tambahkan kita keimanan dan kekuatan untuk kita teruskan ibadah kita terhadapnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.